Baiklah, kembali lagi dalam Selamat Pagi Malaysia. Tepat jam 9 pagi, ini jam yang kedua. Hari ini kita bersiaran kepada anda semua selama 3 jam. Baiklah, untuk memulakan jam yang kedua ini, kita akan berkongsi kepada anda semua. Ini berkaitan dengan perancangan keuangan dengan topiknya rancang aliran wang. Elak diri dari muflis. Jadi keadaan muflis ini sering kita dengar, sering juga terjadi kepada generasi muda yang terperangkap dengan hutang kad kredit, personal loan dan sebagainya. Jadi bagaimanakah cara kita untuk kita melihat perspektif perancangan keuangan dengan betul? Jadi saya bersama dengan tetamu pada hari ini bersama dengan Encik Muhammad Abu Kadir Mubarak Ali, iaitu penolong setiausaha Agung Majlis Belia Malaysia. Jadi selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Hari ini kita bercakap dengan rancang aliran wang. Jadi menurut perspektif anda, apakah takrifan rancang keuangan dengan bijak dan berhemah menurut perspektif Majlis Belia itu sendiri? Terima kasih Ridwan kerana menjemput Majlis Belia Malaysia. Merancang kewangan itu secara definisi ialah perancangan dalam masa jangka masa pendek, sederhana dan jauh. Perancangan kewangan atau cash flow itu sendiri ialah bergantung kepada pendapatan kita, bergantung kepada komitmen kita, bergantung kepada perbelanjaan kita atau keluarga kita pada masa tertentu seperti bulanan. Itu definisi perbelanjaan atau aliran tunai. Orang kata kita kena tengok sendiri poket kita ada berapa banyak dan juga berapakah perbelanjaan yang kita perlu lakukan. Itu sebenarnya kita perlu juga tahu di mana kemampuan kita untuk kita berbelanja. Jadi kalau kita melihat tentang kes muflis di Malaysia ini, banyak sebenarnya datang daripada golongan muda. Dan juga puncanya adalah hutang kad kredit. Itu dah biasa kita dengar, pinjaman peribadi, dan juga apa yang mereka gunakan ini sebenarnya adalah untuk, boleh dikatakan juga sebagai untuk kepuasan diri, mengikut trend dan sebagainya. Apakah cara sebenarnya untuk kita meningkatkan kesedaran mereka tentang bahayanya penggunaan kad kredit dan juga personal loan ini jika tidak digunakan dengan betul? Pertama sekali ialah kami ialah perlu bezakan antara keperluan dengan kehendak sebenarnya. Sebab kebanyakannya hutang-hutang yang diterima oleh anak muda ni ialah hutang kad kredit dengan pinjaman peribadi adalah untuk membeli benda-benda yang adalah kehendak, bukan keperluan. Pertama, kita kena lihat dulu bezakan antara keperluan dengan kehendak. Kedua, lihat juga kepada jika memerlukan sesuatu perkara atau benda perlu dibeli, perlu melihat risiko dia, dan juga kadar bunga dia, dan lihat mampu tak kita dengan cash flow kita setiap bulan untuk membayar komitmen itu dalam jangka masa yang panjang. Kita lihat juga kredit kad pun perlu dibayar dalam jangka masa dalam 20 hari. Kalau pinjaman peribadi lebih jangka masa panjang, tetapi komitmen yang diberikan agak tinggi bulanan kalau kita tak kira betul-betul. Sebab komitmen contohnya untuk kredit kad, jika tidak dibayar mengikut masa yang sesuai, kadar bunga boleh meningkat sehingga 15%. So dalam masa 20 hari kalau tidak dibayar, dia akan meningkatkan lagi kadar hutang itu. Dan jika tidak dibayar langsung dalam beberapa bulan, dia hampir boleh menjadi hutangnya 2 kali ganda. So kita kena lihat juga apa keperluan kehendak kita. Kita kena buat assessment, kita kena menilai bahawa jika kita perlu membeli sesuatu itu, adakah benda yang amat perlu untuk meneruskan kehidupan kita. Jika tidak, mungkin jawapannya tidak perlu mengambil sebarang pinjaman yang tidak diperlukan. Jadi tanggungjawab siapa sebenarnya untuk memberikan kesedaran kepada mereka ini? Bagi kami di Majlis Malaysia ialah tanggungjawab bersama. Anak muda itu sendiri perlu sedar, perlu meningkatkan ilmu tentang pengurusan kewangan. Kita dah berada di tahun 2022 dah sekarang. Kita ada terdapat banyak agensi-agensi kerajaan, banyak konten-konten di sosial media yang membantu kita untuk membuat satu keputusan yang informed decision, keputusan yang berdasarkan fakta dan maklumat. So anak-anak muda perlu mendidik diri. Sekarang lebih mudah dengan pengeluasan sosial media, pengeluasan video-video YouTube yang memberikan betul-betul macam mana nak menguruskan kewangan. Di samping itu juga agensi di kerajaan seperti AKPK, NGO-NGO seperti Majlis Belia Malaysia, kami sentiasa melakukan kempen kesedaran
kempen pengisian berkenaan pengurusan kewangan. So anak-anak muda yang luar tu tolong ambil peluang ini dan join program-program yang antara program-program yang dianjurkan oleh Majlis Belia apa? Majlis Belia baru-baru ni ada program dinamanya program ProCans pengurusan kewangan, di mana kami mengajar anak-anak muda tentang asas kewangan. Apakah jenis pinjaman yang ada, apakah jenis insurans yang ada, apakah perlukah kita membeli kereta baru atau kereta yang telah diguna pakai, perlukah kita membeli rumah baru ke, atau mungkin lihat dulu balik perbajakan kita. So kami kami telah membuat bengkel mula daripada peringkat asas, peringkat tengah dan peringkat profesional. So kalau ada yang nak join program boleh hubungi kami dan kami akan bantu. Okey, jadi boleh dapatkan maklumat berkaitannya melalui Majlis Belia Negara. Okey, sekarang tadi ada juga sebut tentang literasi keuangan ini termasuklah insurans, pelaburan dan sebagainya. Jadi ada juga yang membuat pinjaman ini semata-mata untuk melabur. Jadi adakah langkah ini tepat sebenarnya? Sebenarnya asas pelaburan itu ialah menggunakan duit simpanan yang lebih untuk mendapatkan pulangan dalam jangka masa tertentu dengan risiko tertentu. So asas pelaburan itu kita kena lihat juga sebenarnya. Kalau tiada duit simpanan yang mencukupi, disarankan seseorang itu perlu ada duit simpanan untuk kecemasan selama 6 bulan. Dan itu ialah sebelum era pandemik. Tapi selepas era pandemik, kami di Majlis Belia Malaysia mencadankan sekurang-kurangnya 12 bulan sebenarnya. So kalau ada duit simpanan yang melebihi 12 bulan, silakan gunakan untuk pelaburan. Jika ingin berhutang untuk pelaburan, pastikan ada duit simpanan kecemasan yang cukup mencukupi, cash flow yang cukupi, pengaliran wang tunai yang mencukupi. Dan jika ingin meminjam untuk pelaburan, lihat 3 aspek yang paling penting. Pertama ialah risiko pelaburan itu. Kedua ialah interest atau kadar bunga dia. Dan ketiga paling penting ialah ada return on investment lah. Ada pulangan yang berpatutan. Sebab kalau kita invest hanya untuk membayar kadar bunga sesuatu pinjaman, tidak mendapat pulangan yang baik, mungkin itu tidak mencapai aspek pelaburan yang baik lah. Jadi akhirnya kalau salah juga melabur, akhirnya memakan diri. Itulah yang menyebabkan tak dapat bayar hutang, akhirnya diri akan jadi muflis. Jadi dalam generasi sekarang dan juga zaman sekarang ini, anak muda saya boleh katakan bijak jugalah anak muda kita. Kerana apa? Dari segi perkembangan ekonomi, banyak sebenarnya cara mereka mencari wang. Terutamanya apabila sekarang belia ni ramai terlibat dengan ekonomi gig. Contohnya menjadi penghantar makanan dan sebagainya. Jadi bagaimanakah anda melihat ia merupakan salah satu mata pencarian, alternatif mata pencarian bagi orang kata memberi keseimbangan dalam literasi keuangan mereka ini? Kami melihat dengan pengembangan sektor ekonomi ini adalah ada kebaikannya dan ada penambahbaikan yang perlu dilakukan juga. Anak muda sekarang, zaman sekarang ingin kebebasan untuk mengawal masa mereka bekerja. Dan kita lihat dengan itulah ramai yang bekerja sebagai dalam sektor gig ekonomi. Mereka dapat mengawal masa mereka dan juga mengikut sektor-sektor tertentu seperti sektor teknologi, mereka dapat membawa pendapatan yang lebih tinggi daripada kerja tetap. Tetapi melihat kepada kes-kes tadi di negara-negara maju, sektor ekonomi ini bagus untuk jangka masa pendek dan sederhana, tetapi bukan dalam jangka masa panjang sebab tidak ada ketetapan pendapatan bulanan. Mereka tidak dapat merancang dengan baik dan juga tiada perlindungan sosial. Sebab mereka tidak dibayar caruman, KWSP atau so mereka tidak dilindungi. So beberapa aspek yang perlu dilihat dalam masa jangka panjang. Lebih baik sebenarnya anak muda ni bila dah ada pengalaman yang cukup dalam sektor ekonomi gig ni, mungkin melihat in the end goal ialah melihat kepada pekerjaan tetap ya. Kalau bolehlah dalam masa kerja pandang. So ada kebaikan, ada penambahbaikan yang perlu dilakukan jugalah bagi anak-anak muda dalam sektor gig ekonomi ni. Okey, itu dari sektor gig ekonomi. Dan juga ada yang terperangkap teruk dalam situasi keuangan yang teruk, tetapi apabila kita bercakap mengenai muflis ini, sebelum muflis kita akan mengalami satu fasa tak dapat bayar hutang, tapi pada satu ketika jika hutang itu melebihi satu tahap baru diklaim muflis. Tetapi sebelum itu kita sebenarnya masih lagi boleh memperbaiki kedudukan keuangan kita dengan cara kita pergi berjumpa dengan AKPK, agensi pengurusan kredit dan juga kaunseling lah. Jadi apa pendapat anda?
kesedaran masyarakat yang masih lagi orang kata tabu. Pergi ke AKPK, oh dia ni ada masalah keuangan. Tapi tidak, sebenarnya AKPK sebenarnya adalah satu agensi yang membantu kita untuk menyusun semula keuangan kita sebelum kita menjadi muflis, akhirnya kita tidak menjadi muflis. Betul. AKPK sebenarnya ada penyelamat. Dia memberi kita ruang untuk bernafas sebenarnya. So saya tengok anak muda ni ada yang betul macam Dewan cakap, ramai yang malu-malu, ramai yang rasa macam terkilan perlu pergi jalan terakhir untuk jumpa AKPK. Tapi tidak, AKPK diwujudkan untuk membantu kita yang berada dalam situasi seperti itu. Dan kita semua tidak berada dalam situasi tersebut. Tetapi ada segelintir anak muda yang kami cadangkan di Majlis Malaysia untuk jumpa AKPK, mendapatkan professional counselling, professional opinion untuk membantu mereka merancang kewangan dengan betul. Dan juga tidak itu, AKPK juga sebenarnya dapat bekerjasama dengan bank-bank atau agensi atau organisasi yang mempunyai hutang kepada individu itu untuk menyelaras hutang dalam, supaya contohnya mungkin dia ada hutang RM50,000, RM60,000, dia kena perlu bayar dalam masa 6 bulan, tetapi dengan bantuan AKPK mungkin dapat dipanjangkan lagi dan dapat dikurangkan amountnya dalam jangka masa yang panjang. So memang sebenarnya banyak case study, successful case study yang dibantu oleh AKPK yang kami dengar daripada anak muda. Mereka bersyukur sangat sebenarnya. Mereka mungkin ada rasa, kenapalah saya tak pergi awal-awal lagi pergi jumpa, mendapatkan kaunseling, mendapatkan rujukan daripada AKPK. So ramai yang merasa terkesan lah. Tetapi alhamdulillah lah, kebanyakannya memang berjaya lah dapat menguruskan balik hutang dan paling penting terkeluar daripada status muflis atau kebankrapan. Okey, jadi anda sebenarnya boleh pergi ke AKPK untuk menyelaraskan hutang anda kalau anda terperangkap dalam hutang yang teruk. Tetapi AKPK ini tidak boleh menyelesaikan anda kalau anda sudah pun dideklar sebagai muflis. Sebelum anda dideklar sebagai muflis, kalau anda ada masalah kewangan, pergi rujuk AKPK dan AKPK akan memberikan kaunseling dan juga penyelarasan yang baru dan akan merendahkan beban hutang anda secara bulanan dan anda boleh bernafas. Pada ketika itu, selepas anda merujuk kepada AKPK, kita tak akan dapat lagi call daripada banyak debt collector lah. Hidup anda akan aman. Itu sebenarnya AKPK lah. So, kalau kita bijak merancang keuangan kita, kita tahu di mana kita pergi dan juga kita dapatkan kaunseling, insya-Allah kita akan elak diri daripada muflis. Mungkin sedikit kesimpulan dan juga kata-kata akhir daripada tuan sendiri. Kesimpulannya, apa yang kami kat sini ingin merumuskan ialah, pertama kan paling penting ialah buat tracking perbelanjaan kita, tracking pendapatan kita. Contohnya perbelanjaan yang bagus ialah 45% ialah dibahagikan untuk membayar hutang-hutang pinjaman, 35% untuk keperluan asas, utility, perbelanjaan makanan, minuman, pengangkutan, dan lagi 20% untuk simpanan bulanan kita. So kita perlukan ada simpanan lah setiap bulan lah. So buat perancangan mengikut formula yang dicarangkan. Lepas tu buat guna Excel sheet, buat perbelanjaan kita berapa bulan ni, berapa macam ni. So kita buat secara detail apa perbelanjaan kita, dan setiap 6 bulan buat semakan tentang cash flow kita. Di mana cash flow kita, di mana hutang kita, adakah kita boleh ambil hutang baru, adakah kita perlu melepaskan hutang tertentu, adakah kita perlu mengurangkan perbelanjaan mungkin contohnya kurangkan tengok digital TV macam Netflix ke di sini ke, mungkin kurangkan sikit ke, tak perlukan ke. So kena every 6 bulan perlu assess balik, nilai balik di mana kedudukan kewangan kita dan buat perancangan jangka masa pendek, sederhana dan panjang. Terutamanya untuk persaraan jugalah, jangan lupalah kan. Saya sering takut jugalah kalau orang yang sukakan hobi-hobi yang mahal ini berhutang disebabkan hobi. Sangat-sangat tidak disarankan. Apa pendapat anda mengenai perkara ini? Kami rasalah, kami tengok kebanyakan anak muda ni dia di-driven oleh emosi sebenarnya. Emosi sebab mungkin dia stres di tempat lain, dia memindahkan stres dia dengan membeli benda-benda yang mungkin hobi yang boleh bertukar menjadi hobi yang mahal sebenarnya. Betul. Untuk kami, apa yang pengalaman saya sendiri, pengalaman kami di Majlis Malaysia ialah kita drive that stress kita kepada cara untuk bereksersis, contohnya bersukan, melakukan aktiviti luar yang mungkin kurang kos sikit lah kan. Pergi jaga trekking ke, pergi berlaki gunung ke, buat aktiviti yang kurang stres sikit, yang kurang perbelanjaan sikit lah. Tepuk dada tanya selera. Jangan berhutang disebabkan oleh hobi anda.
Jadi itu dia antara beberapa perkara yang kami kongsikan kepada anda mengenai rancang aliran wang elak diri daripada Muflis. Terima kasih banyak-banyak buah fikir daripada Encik Muhammad Abu Kadir Mubarak Ali, iaitu penolong Setiausaha Agong Majlis Belia Malaysia. Terima kasih banyak-banyak Tuan. Baiklah, sekarang kita akan ke Met Malaysia untuk kita melihat tinjauan cuaca pada hari ini. Apa kata kita saksikan sekarang.